Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena bulan Rajab yang mulia ini, saya ingin berkongsi tentang satu peristiwa agung, iaitu berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Apa itu Isra' dan apa itu Mi'raj? Isra' iaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang terletak di Baitul Maqdis, iaitu di Palestin sekarang ni. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari, yang mana telah diberkati sekelilingnya untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, yakni Allah SWT. Berkaitan dengan Mi'raj, Mi'raj iaitu perjalanan naik Nabi Muhammad SAW daripada Baitul Maqdis ke langit dan seterusnya ke Sidratul Muntaha. Antara intisari penting dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni berkenaan dengan akidah. Seorang tokoh ulama ada menyebutkan, iaitu Syekh Amir Al-Syankiti. Dia berkata kenapa dia tunjukkan peristiwa yang pelik dan ajaib yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menguji soal manusia itu, iaitu untuk menguji soal keimanan, sama ada benar-benar dia beriman ataupun tidak, ataupun pura-pura. Perkara ini juga telah disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat ke-60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma ja'alna allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj itu kepada kamu kecuali menjadi satu bentuk ujian pada umat manusia. Dan selain pada soal akidah, ada juga tentang pensyariatan, yang mana kita lihat ada satu hadis yang panjang dari Imam Bukhari tentang bagaimana penfaduran solat 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Nabi Musa, dikurangkan 10 sehinggalah ke 5 waktu solat. Dan itu pun masih lagi ramai orang yang sengaja melewatkan solat dan meninggalkan solat. Alhamdulillah min zalik. Kita perlu muhasabah baliklah tentang kita, tentang solat kita, dan melalui peristiwa ini. Satu rahmat dan satu berkesan daripada peristiwa ini. Dan seterusnya berkaitan dengan hikmah kenapa Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, seterusnya baru naik ke atas. Kenapa tidak saja daripada Mekah terus naik ke atas? Setelah pulangnya, setelah peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad SAW telah didatangi oleh Abu Jahal dan orang-orang Quraisy. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun menceritakan peristiwa yang berlaku, bagaimana Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian menaiki iaitu satu haiwan, iaitu dinamakan Buraq. Sebenarnya telah disebut dalam hadis, summa utitu bidabbatin abyadha yuqalu lahu Buraq fawqal himari wa dunal bagli. Kemudian aku ditanya oleh seekor haiwan yang berwarna putih yang dinamakan sebagai Buraq. Haiwan itu dia lebih besar berbanding himar, kedai, dan lebih kecil berbanding bagal. Nabi pun cerita kisah-kisah yang berlaku di sepanjang sana. Namun orang Quraisy, Abu Jahal dan sebagainya mentertawakan, mencemooh dan sebagainya. Mencemooh. Kecuali ada juga yang bertanya soalan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelihatan bijak sedikit. Dia tanya Nabi Muhammad SAW, berapakah tiang masjid di Masjid Al-Aqsa tu? Berapakah tiang? Dia tanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun diwahyukan oleh Allah. Nabi pun menceritakan keadaannya sebegini. Dan perkara itu sebenarnya perkara yang benar bagi mereka yang pernah sampai ke sana. Mereka mengakui sebenarnya apa kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tahu juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah sampai ke sana sebelum ni. Maka dalam satu malam tu ada satu peristiwa yang ajaib berlaku. Dan selain itu, apa yang kita perlu tekankan tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni, mana-mana kisah-kisah yang banyak tersebar dalam kalangan masyarakat. Kisah tentang makam Masyita, tentang kisah tentang Ifrit Maulid Nabi, kisah tentang Nabi lihat bumi yang tua, Nabi lihat kaum wanita yang makan daging sendiri. Ini kisah-kisah kita perlu teliti semula, adakah ada sanad dan sandarannya atau bagaimana. Okey, moga-moga apa kita belajar dari Isra' Mi'raj ni sama-sama kita ambil manfaat, difikirkan kembali, dimuhasabahkan, diteguhkan akidah kita, dan mengingat kita tentang persyaratan solat. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.